Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. Hari ini 22 Julai 2020 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1441. Saya Ahmad Khalil bin Ruslan daripada Institut Tanah dan Ukur Negara, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, KETSA. InsyaAllah hari ini akan bersama tuan-tuan dan puan-puan untuk berkongsi ilmu dan pengalaman berkenaan dengan kursus dalam talian UKE 0420 pengukuran terabas menggunakan alat total station. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kandungan dalam video ini merupakan hasil karya sendiri dan dikongsikan untuk tujuan pembelajaran sahaja. Segala pandangan pada video ini adalah cetusan idea sendiri dan pandangan peribadi serta tidak melibatkan mana-mana pihak kecuali jika diletakkan nama pemiliknya sebagai rujukan. Okey tuan-tuan, jika tuan-tuan lihat pada poster kursus ini, tuan-tuan dapat lihat mengenai objektif, iaitu untuk meningkatkan pengetahuan dalam kerja-kerja pengukuran terabas dengan menggunakan total station serta pelarasan berkaitan. InsyaAllah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya akan cuba untuk kongsi tentang isi kandungan, iaitu kita akan cover topik ini daripada total station yang digunakan untuk pengukuran terabas, iaitu jenis total station, jenis-jenis terabas, pembukuan kerja luar, pelarasan kerja luar dan diagram atau rajah ukuran terabas. Okey, ini objektif yang lebih jelas untuk tuan-tuan lihat di dalam slide, iaitu meningkatkan pengetahuan dalam kerja-kerja pengukuran terabas dengan menggunakan total station serta pelarasan berkaitan seperti yang telah ada dalam poster sebentar tadi. Baik tuan-tuan, ini pula tentang isi kandungan. Okey, saya telah menerangkan dalam poster sebentar tadi juga. Tuan-tuan boleh rujuk di situ. Okey, baik. Untuk kursus kali ini, insya-Allah saya akan cover iaitu pengenalan kepada TOPCon Easy Station ES105. Jika tuan-puan lihat pada gambar ini, lebih kurang dia punya menu-menu dia atau komponen-komponen utama dia. Seperti tuan-tuan dapat lihat, dia punya teleskop dia punya bateri, and then ada itu 500 meter non-prism range. Okey, ini dia punya apa yang kita katakan spek dia lah, spek teknikal dia. Okey, baik tuan-tuan, untuk kita lebih memahami dan dengan jelas, marilah kita sama-sama saksikan sedikit tontonan untuk tuan-puan lihat, iaitu video yang telah disunting untuk perkongsian bersama. Jom kita lihat.
Okey tuan-tuan, semoga dapat manfaat daripada perkongsian video tadi. Okey, marilah kita sambung semula tentang sedikit konsep mengenai bearing, iaitu suatu perkara yang amat pentinglah untuk diketahui dalam membuat cerapan menggunakan total station. Atau kita nak buat trabas, kita mestilah tahu serba sedikit mengenai bearing. Okey, bearing ialah satu konsep bagi penentu arah. Bearing kosong darjah merujuk kepada utara, tuan-tuan. Okey, jika tuan-tuan lihat atau tuan-tuan dapat bayangkan, kita ada 4 suku utamalah. Okey, suku kosong darjah, seterusnya suku 90 darjah, suku 180 darjah dan suku 270 darjah. Jadi kita ada 4 sukuan. Okey, unit dinyatakan sebagai darjah. Kalau tuan-tuan dapat lihat dalam ni, darjah, bulat, minit, saat, minit 1 koma dan saat 2 koma. Satu pusingan untuk bearing tidak akan lebih daripada nilai 360 darjah. Ia semestinya kuranglah. Okey, mengambil contoh, jika tuan-tuan lihat dalam slide ini, 315 tambah dengan 70 darjah, 315 darjah menambah dengan 70 darjah sama dengan 25 darjah. Okey, kenapa tuan-tuan? Sebab dia sudah melebihi 360 darjah. Okey, jadi 315 tambah 70 sama dengan 385. 385 perlulah ditolak dengan 360. Seterusnya menjadi 25 darjah. Selain bearing, tuan-tuan, jarak juga merupakan komponen yang amat penting, iaitu prinsip asas EDM ialah EDM berupaya memancarkan signal dalam bentuk gelombang elektromagnet. Signal yang dipancarkan menuju ke reflektor dan dipantulkan semula gelombang tersebut kepada total station. Signal yang diterima balik dapat menentukan tempoh masa yang diambil oleh keseluruhan perjalanan tersebut. Jarak di antara EDM, iaitu total station, dengan reflektor dapat ditentukan berdasarkan formula 2D sama dengan T kali V. Okey, 2D itu ialah tuan-tuan 2 kali distance. Itu 2 kali distance. Kenapa 2 kali? Sebab total station tu bila ditekan measure pada button dekat EDM itu atau total station itu, dia akan memancarkan satu signal terus tembak kepada prism, dan daripada prism akan patah balik kepada total station. Itulah dinamakan 2 kali distance, 2 kali jarak. Satu jarak ialah pergi ke prism, satu jarak lagi ialah prism balik ke total station. Sama dengan T kali V. T ialah masa kali dengan darab dengan velocity, had laju, yang iaitu had laju gelombang tadi, ya, didarabkan dengan masa yang digunakan. Okey tuan-tuan, trabas menggunakan total station, tuan-tuan. Sedikit untuk refresh lah kepada tuan-tuan mungkin yang pernah join kursus sebelum ini atau UKE 0220, asas penggunaan total station, jika tak silap saya. Okey, untuk kursus kali ini kita ada refreshment sikit. Itu ukuran trabas berkonsepkan from whole to part. Okey, ukuran adalah mengikut arah pusingan jam. Okey, ukuran adalah dilakukan dalam bentuk trabas tertutup. Okey, bagi trabas terbuka perlu dicerap matahari pada akhir garisan atau ditutup pada 2 tanda lama yang dibuktikan dalam kedudukan asal. Perlu membuat semakan harian, iaitu mengikut perkeliling KPUP, Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Bilangan 6, 1986,
setiap kali hendak memulakan kerja harian. Okey. Dan kita ada, kalau nak mulakan kerja baru, tuan-tuan dan puan-puan perlulah menguji alat tuan-tuan dan puan-puan menggunakan differential field test. Ini juga mengikut pekeliling KPUP bilangan 3 1986. Okey, untuk setiap kali memulakan kerja yang baru. Okey tuan-tuan, tuan-tuan telah dapat lihat video tadilah untuk kaitan dengan perkara-perkara yang ditegah, perkara-perkara yang dilarang. Okey, seperti memijak kotak alat ataupun membawa alat total station dengan cara sedemikian. Okey, perkara ini tidaklah elok untuk dibuat ya tuan-tuan, kerana boleh menyebabkan kerosakan kepada peralatan tersebut. Salah satu lagi ialah kotak ini juga menjadi tempat duduk kepada pencerap. Okey tuan-tuan, perkara ini perlulah dielakkan kerana kotak itu kemungkinan akan pecah. Okey. Baik tuan-tuan, ini sedikit refresh juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan ujian harian daily test berkenaan dengan pekeliling KPUP bilangan 1 tahun 2003 tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan boleh baca di sini. Alright. Untuk tata cara pembukuan tuan-tuan, bagi ukuran baru dimulai dengan differential field test, okey, tuan-tuan perlulah memasukkan maklumat nilai rujukan, iaitu datum. Okey, jerapan bearing yang tuan-tuan lakukan mestilah direkodkan kepada 1 saat atau 10 saat terhampir bergantung kepada alat. Okey, bergantung kepada alat total station yang digunakan. Biasanya 1 saat terhampir. Okey tuan-tuan, untuk makluman alat ES105, Easy Station 105 ni tuan-tuan, 105, 5 di belakang ialah 5 saat akurasi dia. Okey tuan-tuan, 5 saat akurasi. Tetapi bacaan di paparan alat ianya boleh dipaparkan sehingga 1 saat terhampir, walaupun keupayaan sebenar alat ini ialah ES105 ialah 5 saat terhampir dia punya keupayaan. Okey, kebiasaannya untuk makluman juga tuan-tuan dan puan-puan, 1 saat alat yang maksudnya alat yang boleh baca sehingga 1 saat betul-betul, biasanya alat itu mahal lah tuan-tuan ya. Alat itu mahal. Biasa yang kita panggil alat itu sebagai robotik total station ya tuan-tuan. Tuan-tuan dapat lihat pembukuan differential field test pada slide selepasnya, iaitu ada jarak A, C dan B. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat A ke B, jarak dia ialah yang direkodkan ya. Tuan-tuan dapat lihat dalam pembukuan ialah 60.234 dibaca dengan penyilang kiri. Okey, 60.234 dalam kurungan itu ialah dibaca menggunakan penyilang kanan. Okey, seterusnya dipuratakan sebagai jarak muktamad. Okey, penyilang kiri tambah dengan penyilang kanan, kemudian dibahagikan dengan 2, akan dapat jarak muktamad. Okey, jarak A ke B ialah 60.234. Kemudian kita akan kita perlu meletakkan piket atas garisan A ke B. Okey, iaitu stesen C. Okey, dan dari situ kita akan diri siap alat di stesen C dan diri siap target ataupun prism di stesen A dan di stesen B. Kemudian kita akan cerap jarak C ke A, iaitu dengan bacaan seperti yang direkodkan ialah 26.718 dan C ke B ialah 33.516. Okay, seterusnya tuan-tuan, jarak C ke A dengan C ke B akan ditambah. Adakah ia melebihi 10 mm daripada 60.234 ataupun kurang daripada 10 mm? Itu kriteria yang perlu diperhatikanlah. Sekiranya tidak lebih
10 mm ataupun tidak kurang 10 mm daripada jarak A ke B tadi, makanya alat tuan-tuan dalam keadaan baik dan siap sedia untuk digunakan untuk pengukuran. Okey tuan-tuan, untuk slide seterusnya ialah berkenaan dengan ujian kalibrasi alat total station. Jika tuan-tuan lihat perkeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Bilangan 1 tahun 2003, secara ringkas, alat EDM atau total station telah menjalani peringkat tertentu ukuran alat di tapak ujian EDM mengikut keadaan dan sela masa sebagaimana berikut. Pertama, setiap kali setiap 6 bulan atau selepas alat tuan-tuan diservis. Atau yang ketiga, bila berlaku pergantian salah satu unit dalam set alat EDM atau total station, ataupun apabila berlaku kecacatan akibat jatuh atau lain-lain. Dan yang terakhir ialah sekiranya bacaan jarak pada posisi yang sama tidak lagi konsisten, iaitu menghasilkan jarak yang berbeza itu, sehingga melebihi 10 mm tadilah. Okey, makanya alat tuan-tuan perlu dikalibrasikan. Slide seterusnya tuan-tuan merupakan borang ujian EDM, iaitu borang kalibrasi alat total station tadi. Okey. Seterusnya sedikit refresh lah untuk pengukuran total station tuan-tuan ya. Secara teorinya, pengukuran menggunakan total station amat berkait rapat dengan entiti titik di atas permukaan bumi. Satu titik di atas muka bumi adalah unik dengan kedudukan tertentu dan masing-masing mempunyai koordinat. Okey tuan-tuan, daripada titik akan membentuk garisan-garisan. Dalam garisan ini ada maklumat-maklumat seperti bearing dan jarak, latitude dan lipat. Okey tuan-tuan, pengukuran menggunakan total station untuk membuat trabas juga tuan-tuan. Daripada garisan-garisan ini akan menghasilkan satu poligon atau kawasan ataupun lot. Seterusnya dalam lot akan ada keluasan. Contohnya di seperti gambar rajah ini, lot 500, keluasan ialah 1.5 ekar. Dan keluasan inilah merupakan elemen yang amat penting dalam sesuatu hak milik tanah. Okey. Okey tuan-tuan, kita pergi kepada terabas tertutup berbentuk poligon. Terabas tertutup ini boleh bermula dan berakhir pada titik yang sama. Dalam gambar rajah ini tuan-tuan lihat daripada stesen 1 sampai ke stesen 9. Okey. Dia akan close balik di stesen yang dia mula. Kalau dia mula di stesen yang kedua, dia backside kan, ataupun dia pandangan belakangnya ialah 1 dan pandangan depannya ialah 3. Makanya bila hampir ke stesen yang terakhir, dia mestilah memasang alat di stesen 1 dan backside kan 9 dengan bacaan depan ialah 1 ke 2. 1 dari 9, 1 ke 2. Makanya dia akan ada dapat close bearing lah. Okey. Dari situ kita akan dapat semak dan seterusnya untuk dibuat pelarasan tuan-tuan ya. Okey. Ianya berbentuk poligon ini, terabas ini tuan-tuan memudahkan pengukur mengesan kesilapan bearing dan jarak yang dicerap. Okey. Terabas tertutup juga selain pada terabas poligon, terabas tertutup yang jenis ini dinamakan terabas tertutup juga kerana ianya bermula dengan stesen yang diketahui nilai koordinat dan berakhir juga dengan stesen yang diketahui nilai koordinat tuan-tuan ya. Okey tuan-tuan, untuk terabas terbuka merupakan ukuran terhadap beberapa garisan yang bersambungan yang mana kerja pengukuran tidak ditutup pada stesen permulaan. Okey, jika tuan-tuan dapat lihat gambar rajah daripada stesen 1 sehingga stesen 5, ianya tidak diikat dengan mana-mana batu sempadan atau tanda sempadan dan ianya dibiarkan hanging begitu. Inilah yang dinamakan terabas terbuka tuan-tuan ya.
Okey tuan-tuan, bagaimana untuk mencerap data? Seperti yang telah diterangkan sedikit tadi tuan-tuan. Contohnya dalam gambar rajah ini alat berada pada stesen yang kedua. Bearing belakangnya ialah 1 dan bearing hadapannya ialah 3. So kita boleh katakan 2 dari 1 dibaca dengan 2 ke 3. Apa yang dicerap ialah bearing hadapan dibaca dan direkod melalui bacaan penyilang kiri dan penyilang kanan. Kenapa dua penyilang tuan-tuan? Sebab penyilang kanan digunakan untuk sebagai semakan. Okey, jarak pun diambil 2 kali, penyilang kiri, penyilang kanan. Bearing pun diambil penyilang kiri, penyilang kanan, seterusnya akan dipuratakan. Okey tuan-tuan, bacaan jarak mendata dibaca dan direkod di semasa bacaan penyilang kiri. Untuk yang kanan akan dibaca juga dan diletakkan dalam kurungan. Okey tuan-tuan, bagaimana kita nak merekod? Tuan-tuan dapat lihat dalam gambar rajah ini, kita akan ada datum. Okey, cara pembukuan lah. Okey, dalam buku kerja luar tuan-tuan ya. 2 dari 1, 2 ke 3. Penyilang kiri 2 dari 1 kita setkan penyilang kiri berapa dia punya contohnya datum dia daripada pelan akui ataupun datum dia daripada pelan perhitungan ke. Daripada situ kita dapat yang purata dia dan kita masukkan dalam nilai 2 dari 1 yang kita tuliskan set itu. Maksudnya kita setkan kita punya alat kepada bacaan yang sama dengan datum tadi dalam alat, kemudian dibacakan dengan penyilang kiri ke stesen 3 dan dituliskan juga untuk jarak dan juga sudut pugak untuk rekod tuan-tuan ya. Seterusnya bila dah baca ke stesen 3 penyilang kiri, kemudian kita kena setkan alat kita tadi, alat total station tadi tuan-tuan, menggunakan penyilang kanan dan penyilang kanan ke 1 dan dibaca ke stesen 3 menggunakan penyilang kanan. Okey tuan-tuan. Okey, jika tuan-tuan dapat lihat dalam gambar rajah ini, datum daripada PA 63439 tu tuan-tuan, purata bearing dia ialah 162 darjah 44 minit 30 saat. Jadinya tuan-tuan, nilai inilah yang kita akan gunakan dalam alat kita nanti untuk kita setkan dia sebagai penyilang kiri dan dibaca pada stesen hadapan dengan penyilang kiri, dan nilai ini juga akan disetkan lagi sekali menggunakan penyilang kanan. Okey tuan-tuan, jikalau bearing ini 162 darjah 44 minit 30 saat, makanya penyilang kanan dia akan jadi 162 darjah akan ditambahkan dengan 180 darjah. Okey, dan akan menjadikan, okey tuan-tuan boleh cek dengan kalkulator lah, 162 darjah 44 minit 30 saat tambah dengan 180, dia akan jadi 342 darjah 44 minit 30 saat. Okey tuan-tuan, untuk kenyataan tutup bearing muktamad adalah dilaraskan kepada 10 saat terhampir. Okey, garisan yang telah diterima sebagai garisan bearing akui adalah dicatat singkatan dengan MH-BGAK, maksudnya dengan matahari bearing akui, atau sepadan asal bearing akui SA-BGAK di mana berkaitan pada muka surat cerapan dalam ruangan bearing muktamad. Perkataan bearing tutup atau bearing terikat adalah dicatatkan di ruangan bearing muktamad pada garisan berkenaan dan dicatatkan, dan kenyataan tutupan bearing pada ruang yang sesuai dicatatkan seperti berikut: garisan daripada stesen berapa ke stesen berapa, dibaca berapa, sepatutnya dibaca berapa, tikaian dia tuan-tuan dalam berapa stesen melalui stesen-stesen yang sepatutnya dilakukan pembetulan. Okey, so pembetulan dia akan ada beberapa saat atau minit ataupun inilah, okey, di setiap stesen. Okey.
Ini contoh tuan-tuan untuk yang jantaan tutup bearing garisan 1 ke 2 dibaca 25 darjah 1 minit 39 saat. Okey, yang sepatutnya dibaca 25 darjah 2 minit 50 saat. Okey, jadinya tikaian dia negatif 1 minit 11 saat. Kenapa negatif tuan-tuan? Sebab yang sepatutnya dibaca adalah lebih daripada garisan 1 2 dibaca, maknanya dia kurang 1 minit 11 saat dalam 11 stesen. Okey, dan 1 minit 11 saat akan dibahagikan kepada 11 stesen di mana akan dapat 6 saat setiap stesen tuan-tuan. Okey, ini juga contoh nyataan tutup bearing lah. Okey, garisan 7 ke 2 dibaca 162 darjah 44 minit 10 saat. Sepatutnya dibaca tuan-tuan 162 44 minit 20 saat. Okey, lebih daripada dibaca yang sepatutnya. Jadinya tikaian dia juga kurang 10 saat. Okey, dia ada berapa stesen? Dia ada 6 stesen. Jadinya negatif lah. Negatif tu menunjukkan ianya kurang. Jadinya kena bahagi dengan 6 stesen. Menyebabkan dia kena pembetulan ialah tambah setiap stesen 1.67 saat. Okey tuan-tuan. Ini merupakan contoh diagram pembukuan pengukuran tuan-tuan. Jika tuan-tuan dapat lihat daripada gambar rajah ini, arah utara ada dibuat. Okey, dia ada mukim dan tidak berskala. Tuan-tuan dapat lihat stesen dibulatkan, iaitu okey, kalau tuan dapat lihat stesen 12, stesen 13, 11 dan sebagainya. Okey, ada nombor lot. Nombor lot dia 1428 tuan-tuan. Okey, ia ada bearing dan jarak. Okey, bearing dan jarak, dan dia ada abatel lot. Abatel lot ni ialah tuan-tuan dapat lihat lot yang 1350 di sebelah dia tu, 1427, 88 dan sebagainya. Okey. Ini contoh pembukuan kerja luar sebelum pelarasan tuan-tuan. Kita nak masuk kepada pelarasan sikit. Okey, tuan-tuan, daripada kalau tuan-tuan dapat lihat datum daripada PA 2345 ini, okey, dengan purata bearing ialah 112.58 minit 00 saat. Okey, dari stesen 2 ke 1. Alright. Dia ada tulis kat sini BKL tuan-tuan dengan jarak dia 66.123. Okey, jadinya garisan asas untuk permulaan kerja buku terabas ini ialah tuan-tuan dapat lihat garisan yang selepas datum daripada PA itu ialah garisan yang kedua, iaitu stesen 2 tuan-tuan, berasaskan ataupun berasaskan datum 112.5800. Okey, dia dah tulis siap-siap. Maksudnya nilai ni kita akan setkan di dalam total station kita. Okey, bila kita set 112.5800, kita akan buka kepada 2 ke 3. Okey, 2 ke 3 ni lah bukan bacaan kita set tuan-tuan. Ini bacaan daripada alat total station tu sendiri atau EDM tu sendiri tuan-tuan. Okey, kemudian kita akan cerap jarak dia, iaitu 57.349 menggunakan penyilang kiri tadi. Okey tuan-tuan, untuk setting penyilang kanan tuan-tuan, okey, dia ada nilai siap-siap ni. Maksudnya 112.5800 tadi ditambahkan dengan 180 menjadikan dia 292.5800. Tadi ini kita tulis, dan ini nilai ni kita akan set lagi sekali di dalam alat total station kita menggunakan penyilang kanan. Apabila kita dah set 2 ke 1 dengan bearing 292 darjah 58 minit 00 saat, makanya kita akan buka ke stesen 3, 2 ke 3, dan kita akan dapat alat akan memberi bacaan 206 darjah 9 minit 10 saat. Okey tuan-tuan, begitulah seterusnya sehinggalah terabas ini ditutup. Okey, daripada stesen 3 dirujuk 2. Okey tuan-tuan, rujuk 2 ni tuan-tuan dapat lihat yang stesen 2 ke 3 yang pertama tadi kan, 260910 untuk penyilang kiri 206 darjah 9 minit 10 saat. Untuk penyilang kanan
dia akan dipuratakan. Okey, untuk purata ni tuan-tuan, dia akan ikut penyilang kiri. Maksudnya ikut penyilang kiri apa? Ikut dia punya bearing darjah dia ni, 26 darjah. Okey, sebab kanan ni ialah untuk semakan sahaja. Jadinya dia akan ikut yang 26, 9, 10 saat. 26 darjah, 9 minit, 10 saat. Okey, ini kebetulan penyilang kiri dan kanan dia dapat sama, 9 minit, 10 saat. Okey, dan purata dia pun akan dapat sama. Jadi tuan-tuan, untuk nak tulis kat bawah, cara tulis kat bawah 3, maksudnya kat bawah ni kat session 3 yang dibulatkan 3 dengan dirujuk kepada 2. Okey, dia akan cross 206 daripada 2 ke 3 tu 206 dia akan cross pergi kepada 3 ke 2 dan 2 ke 3 26 darjah 9 minit 10 saat ni akan cross ke 3 stesen 3 dari 2 dia akan tulis 2609 10. Okey, dan nilai ni kita akan setkan di dalam alat maksudnya nilai bearing 3 daripada 2. 3 dirujuk kepada 2. 206 9 minit 10 saat untuk penyilang kiri dan 26 darjah 9 minit 10 saat untuk penyilang kanan. Okey, bila kita dah set, kita akan baca nilai dia. Okey tuan-tuan. Just nak share dekat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk 3 dan 4, bacaan 3 ke 4 ni tuan-tuan ada penyilang kiri dan ada penyilang kanan. Okey, sekarang ni jika tuan-tuan lihat dia punya bearing dia ialah 104 darjah untuk penyilang kiri tuan-tuan 104 darjah 34 minit 20 saat dan penyilang kanan dia ialah 284 darjah 34 minit 00 saat. Okey, jadi tuan-tuan lihat ada beza saat dia. Jika lihat yang atas tadi 2 ke 3 tadi tak ada beza 10 saat dan juga 10 saat. Dia punya bacaan kiri dan kanan dia, penyilang kiri dan kanan. Tapi untuk stesen 3 ke 4, bacaan penyilang kiri dia 104 34 minit 20 saat dan bacaan kanan dia 284 darjah 34 minit 00 saat, ada beza 20 saat. Jadinya kita mesti puratakan dia. Okey. Yang darjah mesti ikut penyilang kiri tuan-tuan ini dia punya sifar dia lah. Ini dia punya kaedah dia. Okey, 284 ni penyilang kanan dia ni hanya untuk samakan sahaja. Okey, dan kita puratakan. Bila puratakan yang saat tu kalau tuan-tuan gunakan kalkulator, okey, kaedah nak guna kalkulator, tuan-tuan kena tolakkan dulu siap-siap ni yang 284 darjah 34 minit 00 saat ni kena tolak dulu dengan 180. Okey, supaya nanti dia akan dapat 104 darjah 34 minit 00 saat ditambahkan dengan 104 darjah 34 minit 20 saat yang penyilang kiri, kemudian dibahagikan 2, dia akan dapat purata 104 darjah 34 minit 10 saat. Okey tuan-tuan, untuk jarak yang dalam kurungan ni tuan-tuan dapat lihat kat semua pembukuan ini ialah dianya untuk penyilang kanan. Ianya untuk disemak juga tuan-tuan Okey. Yang ini data sebelum pelarasan tuan-tuan Ini maksudnya purata dia ni purata untuk bearing kiri dan kanan. Ini baru pelarasan yang kecil-kecilan lah. Okey tuan-tuan Alright. Dan dia akan ikut sampailah kepada garisan 1 dia balik ke session 1 balik 1 ke 2 dan 1 dari 6. Okey, kenapa 1 ke 2? Sebab apa? Sebab dia nak close bearing. Dia mesti kena duduk dekat. Okey, alat tu mesti kena duduk. Alat tu station mesti duduk dekat station 1 merujuk kepada station 6 dan dibaca kepada 2. Okey tuan-tuan. Bila kita lihat hasil yang dicerap oleh alat ini ialah tuan-tuan ialah garisan 1 ke 2 dibaca. Inilah garisan yang alat tu baca. Okey, 292, 58, 30. Okey, sepatutnya dibaca. Mana nilai sepatutnya dibaca tuan-tuan? Sepatutnya dibaca tuan-tuan dapat lihat ke atas balik. Tadi 112.5800. Okey, sepatut dibaca kenapa dekat atas 112 tapi dekat bawah ni 292 tuan-tuan Okey, garisan dekat atas ni tuan-tuan garisan dari stesen 2 ke 1 112. Okey, sepatutnya dibaca kat bawah ni 1 ke 2. Bila
dia patah balik macam tu, maksudnya itu kaedah untuk mengira bearing lah tuan-tuan. Okey, 1 ke 2 2 ke 1 tadi 112, maka kalau 1 ke 2 112 kena tambah dengan 180, jadikan dia sebagai 292 darjah 58 minit 00 saat. Okey, yang sepatutnya dibaca ni tuan-tuan, jika kita lihat yang dibaca oleh total session, ianya telah terlebih. Makanya dalam tikaian dia tulis sebagai tambah 30 saat ya tuan-tuan. Dalam berapa stesen, jika tuan-tuan lihat bulatan, nombor yang ada dalam bulatan dekat pembukuan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 stesen tuan-tuan. 6 stesen iaitu stesen 2, 3, 4, 5, 6 dan 1. Okey, jadi pembetulan dia mestilah kena tolak. Sebab apa tolak? Sebab dia dah terlebih daripada bacaan yang sepatutnya. Itulah kaedah dia tuan-tuan. Okey, jadi pembetulan dia ialah 5 saat setiap stesen. Okey tuan-tuan, untuk pembukuan kerja luar ya tuan-tuan. Pembukuan pelarasan data cerapan. Okey, pelarasan data cerapan ini jarak muktamad adalah dilaras kepada 0.001 meter terhampir, maksudnya 1 milimeter tuan-tuan ya. Pembetulan bagi tikaian bearing adalah diagihkan secara terkumpul mengikut bilangan stesen yang diduduki dalam satu laluan terabas tertutup. Pelarasan pembetulan tutupan bearing C. Okey, tutupan bearing C circuit tuan-tuan, dan meridian M adalah dibuat kepada saat terhampir. Okey, setiap bearing adalah dilaraskan kepada saat terhampir dalam ruang purata dan direkodkan kepada 10 saat terhampir sebagai bearing muktamad di ruang bearing muktamad. Okey tuan-tuan, untuk pembukuan pelarasan data cerapan, semua bearing dalam sesuatu terabas adalah ditutup pada sela tidak melebihi 25 stesen, sama ada pada garisan yang dibentuk daripada tanda-tanda lama yang dibuktikan dalam kedudukan asal atau pada suatu garisan yang mana bearingnya telah ditentukan dengan cerapan matahari. Okey tuan-tuan, datum ukuran kadester yang dahulunya dalam kelas 1 atau kelas 2 boleh digunakan sebagai datum jika ianya memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh jabatan. Ia adalah satu keperluan utama bagi setiap ukuran baru untuk membolehkan penentuan asas planimetri ukuran dan nilai koordinat. Okey tuan-tuan, ini berkenaan dengan datum. Okey, sedikit pembetulan kerja luar lagi. Slide seterusnya, untuk pembetulan C, pembetulan lintas circuit ialah iaitu pengagihan nilai bearing, perbezaan cerapan dengan nilai asal tikaian bearing seperti yang telah diterangkan seperti tadi tuan-tuan. Okey, untuk pembetulan M ialah pembetulan meridian tuan-tuan. Okey, ianya tetap. Okey, adakah sedikit persoalan, adakah M dahulu ataupun pembetulan C dahulu tuan-tuan? Okey, cuba tuan-tuan fikir sejenak. Alright. Okey, untuk pelarasan, pembukuan pelarasan data cerapan tuan-tuan, setiap pembetulan dilaras pada saat terhampir dalam ruang purata dan direkodkan pada 10 saat terhampir di ruang bearing muktamad. Okey, perkataan bearing tutup, okey, seperti tuan-tuan telah lihat dekat pembukuan tadi, atau bearing terikat telah dicatatkan di ruangan bearing muktamad pada garisan tutup terabas. Okey, jarak juga mestilah dilaraskan kepada 1 milimeter terhampir tuan-tuan. Okey, untuk melukis gambar rajah tuan-tuan, hendaklah dilukis dengan lengkap dan mudah ditafsirkan bagi menggambarkan pengukuran yang dijalankan, dan seboleh-boleh hendaklah dilukis bersebelahan muka surat cerapan. Okey tuan-tuan, maksudnya satu muka surat ialah ada dia punya pembukuan, satu muka surat sebelah dia ialah dia punya lukisan. Okey, boleh dilukis tanpa skala tetapi hendaklah sentiasa memaparkan petunjuk utara. Okey, mesti ada petunjuk utara. Kalau tak nanti tak ada utara, dia akan sedikit kesusahan untuk melihat rajah lah. Okey, nombor stesen adalah ditunjukkan dalam bulatan. Garisan sepadan dilukis dengan garis mala, manakala garisan terabas dengan garisan putus. Okey tuan-tuan, bearing hendaklah ditunjukkan kepada 10 saat terhampir. Itu bearing muktamad. Sama ada jarak juga ditunjukkan pada 0.001 meter ataupun di 1 milimeter lah tuan-tuan ya. Nombor-nombor lot berdampingan adalah ditunjukkan. Ini dinamakan juga sebagai abatel lah tuan-tuan. Okey, untuk memudahkan kita kenal lot kita tu kat mana, berhampiran dengan lot mana, jadinya
lebih mudah, okey, lebih sistematik. Singkatan bagi bearing akui itu dengan matahari bearing akui atau daripada matahari bearing akui atau pada asal bearing akui dan dicatat di muka surat gambar rajah pada garisan yang berkenaan. Okey tuan-tuan, ini merupakan contoh gambar rajah tuan-tuan. Alright, jika tuan-tuan lihat ada tanda utara, okey, dia ada stesen dan dia ada bearing jarak, nombor lot, okey, battle lot, okey, yang gambar di sebelah kiri ada jerapan matahari tuan-tuan. Okey, daripada stesen 2 tu tuan-tuan, dan gambar di sebelahnya tu, okey, yang hampir samalah, tapi dia tak ada jerapan matahari tuan-tuan. Okey, ini pembukuan kerja luar selepas pelarasan. Baik tuan-tuan, jika tuan-tuan dapat lihat pembetulan M telah ada tuan-tuan, pembetulan M dan pembetulan C telah dibuat. Okey, timbul kembali persoalan yang diutarakan sebentar tadi, adakah pembetulan M dahulu ataupun pembetulan C dahulu? Okey tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, C ataupun M hendaklah dibuat. Okey, terpulang mana-mana yang nak buat dulu, M ke ataupun C ke. Janjinya pembetulan itu dibuat agar dapat mengurangkan kesilapan, mengurangkan kesalahan-kesalahan dalam pengukuran tadilah, supaya dia punya error, dia punya pembetulan tadi tu dapat dibahagikan sama rata kepada setiap stesen tadi. Okey tuan-tuan, sama ada C dulu ataupun M dulu tidak menjadi masalah. Okey, boleh sahaja di-applykan, digunakan pembetulan C dahulu, kemudian digunakan pembetulan M. Okey. Tapi biasanya kita akan menggunakan C dahulu kerana C ini ialah pembetulan circuit ataupun terabas. Okey. Jadinya untuk C dia akan macam inilah, dia ada C tolak 5 saat. Okey, C dia akan berganda naik. Okey tuan-tuan, berganda naik untuk stesen kedua dia jadi C dekat stesen 3. Jika tuan-tuan lihat dekat stesen 3 dia jadi C tolak 10 saat. Okey, dan dekat stesen 4 dia jadi C 15 saat. Okey, seterusnya stesen 5 jadi C 20. Okey, dia bertambah setiap 5 saat tuan-tuan. Dia bertambah, dan stesen 6 25 saat. Seterusnya dia akan close balik dekat C yang akhir 30 saat balik, dan dia akan menjadikan nilainya seperti sepatutnya dibacalah tuan-tuan. Okey, C tolak 30 dia akan jadi balik 2925800. Okey, dan selepas itu M, okey, bila dicerap matahari didapati bearing yang digunakan untuk permulaan kerja ialah azimut akui. Tuan-tuan lihat dekat ruangan bearing muktamad ni, ruangan atas 112.59 darjah 59 minit 00 saat, azimut akui dengan matahari. Ini ialah bearing yang dicerap matahari. Jadinya setiap garisan, okey, setiap garisan dalam terabas mestilah diaplikan dengan pembetulan M, meridian, ataupun kita panggilkan dia rotation, betul rotation. Jadinya rujukan dengan matahari inilah yang paling utama untuk datum tuan-tuan. Jadinya kena applykan untuk setiap stesen. Okey, kita tuan lihat dia konsisten. Okey, dia konsisten untuk stesen setiap stesen 2 M tambah M tambah 1 minit. Kenapa tambah? Sebab apa tambah? Sebab jerapan matahari 112.59 minit. Kalau tuan-tuan lihat yang purata yang dia tak kira apa sebelum cerap matahari 112.58, jadinya dia terkurang 1 minit. Okey, bila terkurang 1 minit dia perlu ditambah. Okey, perlu ditambah 1 minit untuk setiap stesen tuan-tuan. Setiap stesen 2, 3, 4, 5, 6 dan 1. Tuan lihat. Okey. Hasil tambah tu dia tulis dekat ruangan purata yang baris bawah sekali tuan-tuan. Tuan dapat lihat mendapat bawa apa dia tambah itu untuk stesen 2 garisan 2 ke 3 tuan-tuan. 2 ke 3 purata dia 26 darjah 10 minit 5 saat. Okey, kemudian dia akan dimuktamadkan. Okey, nilai tadi bila dah diapplykan
dah diperbetulkan dengan pembetulan C dan juga pembetulan M, dia akan dimuktamadkan, iaitu 26 darjah 10 minit 10 saat. Begitu juga dengan jarak tuan-tuan, 57.349 ialah penyilang kiri punya cerapan dan diikuti dengan 57 darjah 0.347 untuk penyilang kanan. Makanya kita akan tambah dua ini, 57 yang penyilang kiri dengan penyilang kanan ini, dan akan dibahagikan dua dan akan dapat jarak muktamad, dan akan dituliskan di jarak ruangan jarak muktamad, iaitu di kolom paling hujung lah tuan-tuan. 57.348. Begitulah untuk semua stesen tuan-tuan. Dan bearing muktamad inilah, bearing tutup, bearing muktamad inilah yang bearing muktamad juga jarak muktamad inilah yang akan dilukis, yang akan digunakan untuk melukis lot. Lot, kalau tuan-tuan dapat lihat hasil akhir pembukuan kuju luar ini, maka inilah hasil akhir dia. Dan tuan-tuan dapat lihat dia punya cerapan matahari daripada stesen 2 tu tuan-tuan. Stesen 2. Ada bearing dan jarak tuan-tuan, ada abatel lot, ada tanda utara, tanpa skala, ada abatel dan ada keluasan lah. Baik tuan-tuan. Ini sedikit perkongsian lah, perkongsian maklumat kepada tuan-tuan semua tentang yang kursus saya tadi tu. Itu sahajalah yang slot terakhir untuk daripada saya. So segala apa kekurangan daripada pihak kami, saya memohon maaf. Saya mohon maaf, dan insya-Allah akan dipertingkatkan lagi di masa akan datang. Terima kasih yang tidak terhingga kepada tuan-puan semua kerana mengikuti program ini dan juga support program kami. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan semua kerana sudi mendengar perkongsian daripada kami. Dan di sini tuan-tuan dapat lihat kursus yang dirancang secara dalam talian pada tahun 2020. Saya kongsikan dengan tuan-tuan semua. Sekiranya ada tuan-tuan masih berminat, maka tuan-tuan boleh lihatlah. Sekarang 22 bulan 7 ya tuan-tuan, 27. Jadinya tuan-tuan boleh lihat kursus yang nombor 22 tu hinggalah nombor 26. Tuan-tuan boleh jika berminat untuk nak turut serta, nanti insya-Allah kita akan publishkan benda ni dalam sistem ataupun laman web ISPEC nantilah. Tuan dapat boleh join nantilah. Ini pun semua secara percuma tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh lihat, boleh kontak nombor seperti di bawah itu. Saya Nur Mahani binti Ibrahim, extension 615 tuan-tuan, ataupun Cik Azman bin Jaafar, penyelaras program kanan. Dengan extension beliau ialah 610. Untuk maklumat tuan-tuan, medium pelaksanaan kursus kami ini dengan menggunakan sistem e-learn dan juga YouTube Instone Academy. Jadi mohon jugalah tuan-tuan untuk like dan share dan juga subscribe kami punya Instone Academy. So saya ingat sekadar itu saja daripada saya, dan diucapkan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.